Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب شيخنا الشيخ مولانا زكريا بن مولانا يحيى رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang semuliakan keluarga saya di hadapan ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi afiah berpanjangan. Ini benda tak ada ni di hadapan saya ni. Rumah orang lain ni. Alhamdulillah, yang saya muliakan juga para penonton dan juga pendengar di Facebook Live Madrasah Ar-Radah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita semua supaya kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam keampunan Allah dan juga dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan berkat bulan Ramadan insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini jatuhlah kita berada pada hari yang sangat mulia, iaitu tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Seperti mana yang kita tahu, 17 Ramadan ini adalah hari yang berkaitan dengan nuzulul Quran, iaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim. Jadi ini bersekong pautlah. Saya ingat hari ini kita tak baca hadis berkaitan dengan fadailul Ramadan, tapi kita syarahkan sedikit secara ringkas tentang berkaitan tajuk kita ini berkaitan dengan nuzulul Quran. Alhamdulillah, kita dah banyak dengar dah tazkirah, kita dah banyak dengar syarahan daripada para alim ulama tentang 17 Ramadan ini. Para ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan nuzulul Quran berlaku pada 21 Ramadan. Bunda saya pun tengok tu. Ada pandangan para ulama yang kuat mengatakan berlaku pada 17 Ramadan. Juga pada 17 Ramadan ini juga beberapa tahun selepas daripada penurunan Al-Quran, berlaku juga satu lagi peristiwa besar, iaitu peperangan Badar, yang mana melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 313 orang bersama dengan para sahabat. Berbeza pandangan, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Tapi pandangan yang kuat mengatakan
adalah 313 orang. Menentang kafir Quraisy ketika itu, kafir musyrikin seramai 1000 orang. Kan, tapi kita tak bahagikan tentang perang Badar, kita nak bahagikan tentang nuzulul Quran. Yang mana kita tahu pada 17 Ramadan ini, seperti mana yang kita sering dengar melalui tazkirah ataupun syarah daripada para ulama lain, yakni pada 17 Ramadan inilah wahyu pertama telah turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan nuzulul Quran, yakni Allah turunkan Al-Quran yang mulia secara solid daripada, solid ni apa? Secara lengkap daripada Lauhil Mahfuz, yakni diturunkan ke langit dunia. Ke langit dunia di mana ustaz? Di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah. Para ulama mengatakan turunnya Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz turun kepada Baitul Izzah bukan secara beransur, akan tapi secara keseluruhan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci daripada berupa dengan makhluk, ini mukhalafatuhu lil hawadith, telah menurunkan Al-Quran ini, ini kalam Al-Quran ini sendiri. Nak bahas kalam ni panjang pula bab dia kalau dalam akidah. Cuma para ulama kata yang turun ini kalam Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan turun Al-Quran ini, Al-Quran bukan perkataan orang sebarangan, bukan perkataan makhluk, bukan perkataan sesiapa, akan tapi ia adalah perkataan Tuhan menciptakan sekalian alam. Bila saya sebut Tuhan menciptakan sekalian alam, maksudnya apa? Al-Quran adalah merupakan satu perkara besar dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. Para ulama mengatakan diturunkan daripada Lauhil Mahfuz, yang mana Al-Quran ini sudah ada sejak azali. Dia merupakan salah satu sifat daripada Allah Taala yang 20, yang mana daripada Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Taala, dan Allah menugaskan beberapa malaikat. Berapa banyak jumlah malaikat wallahu alam, terlampau ramai malaikat untuk menjaga Al-Quran, dan dinamakan bagi malaikat ini dengan kiramin bararah. Para ulama mengatakan khusus untuk Al-Quran sahaja, adanya malaikat yang khusus untuk menjaga setiap huruf di dalam Al-Quranul Karim. Bila diturunkan Al-Quran ini ke Baitul Izzah, para ulama mengatakan daripada Baitul Izzah lah, mengambil masa selama 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari. Ini pandangan ulama untuk menurunkan 626 ayat. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan 6.666 ayat. Untuk turun kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak cerita tentang, kita dah tahu dah banyak macam mana penurunan Al-Quran yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi berhadapan dengan Jibril alaihi salam. Tapi di sini kita nak melihat Al-Quranul Karim adalah suatu perkara yang Allah berikan pada kita. Bukan satu perkara, satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang mana sebelum ini tidak diberikan kepada mana-mana makhluk Allah. Sehingga dalam riwayat mengatakan, ulama membahaskan tentang Al-Quran ini, yang mana setiap malaikat yang menjaga huruf Al-Quran ini, yakni kiramin barar, mereka ini sejak diciptakan, mereka ini untuk menjaga setiap huruf di dalam Al-Quran, para ulama bahas telah menunggu-nunggu siapa yang akan diturunkan Al-Quran ini. Maksud dia apa? Kiramin bararah telah menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menunggu datangnya umat akhir zaman. Para ulama kata kiramin bararah sewaktu di Lauhil Mahfuz, dia menanti-nanti siapakah umat, siapakah nabi yang bakal diturunkan. Bila dia menunggu Nabi Adam AS diutuskan sebagai manusia pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak diturunkan lagi Al-Quran. Bila datang Nabi Nuh, nabi-nabi yang sebelum ini yang kita tahu, sebanyak 124,000 para anbiya, dan ditulis, dikaji oleh Mufti Zainal Abidin rahimahullahu taala, juga ada pandangan mengatakan para nabi-nabi ini seramai 200,000 para nabi-nabi. Di antara 200,000 para nabi-nabi, ataupun pandangan mengatakan 124,000 para nabi-nabi ini, hanya dipilih seorang nabi sahaja, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk diturunkan Al-Quran.
Para ulama mengatakan apabila turun Al-Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama kata bila diturunkan Al-Quran pada dada Rasulullah, maka diangkat darjat Nabi daripada 200,000 para nabi. Kita tahu 200,000 para nabi, kemudian dipilih di antara para nabi ini adanya 313 para rasul. Semua nabi bukan rasul, tapi setiap rasul itu adalah nabi. Daripada 200,000 ataupun 124,000 para nabi-nabi, dipilih di antara mereka 313 para rasul. Dari antara 313 para rasul, hanya diceritakan di dalam Al-Quran secara spesifik dan disyarah oleh para ulama, ini hanya 25 rasul saja yang diceritakan secara teliti di dalam Al-Quran. Maksud dia apa? Menjadi kewajipan bagi kita hanya mengenal 25 rasul sahaja daripada 313 yang diutuskan. Dan daripada 25 rasul ini hanya dipilih pula 5 orang. 5 rasul yang menjadi ulul azmi minar rasul. Ini ulul azmi di kalangan nabi rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tinggi martabatnya di antara rasul yang lain, hanya 5. Salah seorang dia siapa? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Al-Quran turun pada Rasulullah, maka diangkatlah Rasulullah itu sebagai Imamul Mursalin ataupun Imamul Anbiya. Bila Al-Quran turun pada dada Rasulullah, maka diiktiraflah Rasulullah sebagai ketua para rasul dan ketua para anbiya. Dan para ulama mengatakan di antara malaikat yang ramai tadi, kiramin bararah, malaikat hafazah, macam-macam malaikat yang kita tahu. Berapa jumlah malaikat? Wallahu a'lam. Kalau kita bahas sebelum ni, kita dah pernah cerita dah. Kalau dalam rakaman Nuzulul Quran, tu cerita detail bagaimana banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala ni, sehingga dalam riwayat mengatakan, pernah diriwayatkan di atas Baitillahil Haram, yakni Kaabah, adanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah kiblat para malaikat. Dalam riwayat mengatakan di kiblat para malaikat ini, daripada awal penciptaan malaikat, setiap hari akan ada 70,000 malaikat yang akan tawaf. Dan Nabi sebut 70,000 malaikat yang tawaf ini, setiap daripada mereka tidak akan datang lagi untuk bertawaf. Maksud dia apa? Disyarah oleh ulama, setiap daripada malaikat hanya dibenarkan untuk tawaf hanya sekali sahaja seumur hidup mereka diciptakan. Ya, ulama bahas punya ramainya malaikat ini, punya banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari akan ada 70,000 malaikat yang akan tawaf. Dan di antara banyaknya malaikat ini, hanya dipilih beberapa sahaja untuk menjaga Al-Quran, yakni kiramin bararah. Dan di antara banyaknya malaikat kiramin bararah, hanya diutuskan satu sahaja malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Hanya ditugaskan kepada satu sahaja, seorang sahaja malaikat untuk menyampaikan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihi salam. Dan para ulama sebut kerana diturunkan, asbab turunnya Al-Quran ini, dibawa wahyu ini, tugas malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu Al-Quran ini kepada Rasulullah, disebabkan itulah syara ulama dipilih Jibril alaihi salam menjadi imamul malaikah, yakni ketua bagi semua para malaikat. Bila dibawa Al-Quran oleh malaikat Jibril, maka dilantik Jibril alaihi salam sebagai ketua para malaikat. Bila diturunkan Al-Quran kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama sebut pada dada Rasulullah ini, dengan berkat Al-Quranul Karim, maka dipilihlah Rasulullah sebagai imamul anbiya. Dan para ulama sebut apabila diturunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ini dipilih sebagai Sayyidul Syahr. Sayyidul Syahr apa Ustaz? Penghulu segala bulan. Dan para ulama mengatakan pada 17 Ramadan tadi, tanggal 17 Ramadan tadi, diutuskan ataupun diturunkan wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama sirah yang kuatlah, yang takkid mengatakan apa? Kuat mengatakan bahawa diturunkan Al-Quran ini pada Yaumul Jumaah, yakni hari Jumaat. Maka 17 Ramadan berlakunya peristiwa Iqra itu di Gua Hira adalah pada hari Jumaat. Maka para ulama mengatakan bila diturunkan Al-Quran pada hari Jumaat,
maka menjadilah bagi hari Jumaat tadi sayyidul ayyam, ketua bagi segala hari. Dan para ulama mengatakan kita pula bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Quran pada umat kita, maka kita ini menjadi, para ulama kata, sayyidul ummah. Kenapa sayyidul ummah? Kitalah umat yang bakal memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, umat yang pertama yang bakal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran apabila diadakan pada sesuatu, maka dia memuliakan sesuatu itu. Diturunkan, dibawa oleh malaikat, memuliakan malaikat. Diturunkan pada Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Diturunkan pada bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan. Dan diturunkan pada hari Jumaat, memuliakan bulan Jumaat. Dan diturunkan kepada umat Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tahu apa? Apabila Allah pilih kita untuk menjadi ahli Al-Quran, maka kita juga bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kata, mai ini hari nuzul Quran ni kita lihat, adakah Quran ni memuliakan kita? Para ulama sebut, kalau macam mana nak dapat kemuliaan daripada Al-Quran, maka kita perlu muliakan Al-Quran dahulu. Perlu muliakan Al-Quran dahulu. 16 minit. Para ulama mengatakan apabila kita muliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakan kita. Bila ustaz? Sejak di dunia lagi Al-Quran akan memuliakan kita. Para ulama sebut Al-Quran ini menjaga setiap masa dan keadaan kita. Disebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la ya'idu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini untuk menjadi penyembuh. Shifaa'un ni maksud apa maksud shifaa'un? Penyembuh. Di sini penyembuh bukan disyarahkan para ulama atas penyakit sahaja. Segala jenis masalah yang ada akan disembuhkan oleh Al-Quranul Karim. Dengan berkat Al-Quranul Karim, Allah akan menyembuhkan penyakit tadi ataupun masalah yang berlaku. Dan Al-Quranul Karim, para ulama sebut, dia akan menyelamatkan kita besok apabila berlakunya fitnah Dajjal. Kau warid pada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Sahabat bertanya, bagaimana kita nak mengelak daripada fitnah Dajjal? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, hendaklah kamu istiqamah ataupun kamu membacakan 10 awal surah Al-Kahfi. Ini daripada Al-Quran. Maka para ulama sebut juga, satu orang tadi kalau dia nak selamatkan diri dia daripada azab kubur, nak selamatkan diri daripada azab kubur, macam mana cara dia? Para ulama sebut, hendaklah dia sentiasa membaca surah Al-Mulk. Maka surah Al-Mulk ini akan menjadi syafaat baginya ketika dia di dalam kubur. Dan para ulama sebut bagaimana mereka yang nak selamat di Yaumil Mahsyar. Kita tahu Yaumil Mahsyar ni sangat dahsyat keadaan dia. Nabi sebut ada orang yang akan tenggelam dengan peluh dia sendiri. Dan disyarah oleh para ulama di Yaumil Mahsyar bagaimana keadaan dia. Panjang kalau kita cerita hari Mahsyar ni. Sehingga para ulama sebut tidak akan terlepas walaupun satu zarah kesalahan ataupun kebaikan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan di mahsyar bagaimana? Ulama meletakkan perumpamaan matahari akan digandakan 10 kali ganda. Matahari besar dia ni 100 kali ganda besar bumi. Kalau istilah saintifik, super red giant, besar dia ni 100 kali ganda bumi. Susun bumi ni 100 kali baru dapat besar matahari. Maka bayangkan bagaimana 100 kali ganda bumi besar matahari ini digandakan dengan 10 kali ganda lagi panas ni. Punya jauh matahari pun panas, kita tak tahan nak berteduh, nak pasang aircon kat rumah. Para ulama sebut bagaimana 10 kali ganda nanti panas di mahsyar. Dan para ulama sebut tidak ada yang boleh diselamatkan melainkan mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama mengatakan mereka yang istiqamah membacakan suratul Baqarah dan suratul Ali Imran. Ada sebagai ulama meriwayatkan ada hadis menyatakan bahawa surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran ini akan menjadi kawan di Yaumil Mahsyar. Dia akan dirupakan dengan zat tubuh. Maksud dia bertubuh macam kita ni. Apa tugas dia? Dia mencari mereka yang sentiasa membacakan dia ketika hidup mereka dulu. Siapa mereka yang sentiasa membacakan suratul Baqarah dan suratul Ali Imran bakal ditolong oleh mereka besok di Yaumil Mahsyar. Dan para ulama juga sebut
Apabila kita berada di titian sirat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyelamatkan kita ini antaranya, ni ada pandangan ulama yang menyelamatkan kita nanti adalah suratul Yasin. Itu pandangan ulama. Ada sebagian mengatakan suratul Waqiah akan menyelamatkan kita di titian sirat Allah Subhanahu wa taala. Titian sirat ni kita tahu bagaimana panjangnya. Ada pandangan ulama mengatakan panjangnya 1500 tahun perjalanan. 500 tahun menaik, 500 tahun mendata dan 500 tahun menurun. Dan bagaimana titian ataupun jabatan tadi, halusnya kata Nabi, sabda Nabi, seumpama mata pedang. Ada juga meriwayatkan bagaimana halusnya titian sirat ini seumpama sehelai rambut yang dibelah 7. Bukan belah 7 macam tu, belah 7 macam ni. Maksud dia apa? Sangat nipis, sangat kecil titian tadi. Kalau menerusut, kalau kita ikut akal kita, memang tak boleh nak lintas lah, sebab kecil sangat. Tapi kita tidak lintas dengan kudrat dan zahir tubuh kita, tidak. Tapi kita akan lintas dengan amalan kita. Dan para ulama kata bagi mereka istiqamah membaca Al-Quran, terutamanya suratul Yasin dan suratul Waqiah, akan menyelamatkan dia daripada titian sirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian pandangan ulama. Dan bila kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan memperdengarkan kepada kita. Kalau disebut dalam beberapa kitab, akan disebutkan kepada kita, akan diperdengarkan bagi mereka ahli syurga ini dengan suratul Rahman, surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala akan memperkenalkan diri dia dengan dibacakan surah Ar-Rahman. Maka para ulama kata setiap daripada laluan kehidupan kita bukan hidup di dunia saja, kita bakal menempuh satu lagi alam, yakni alam mahsyar, alam barzah. Maka Quran menyelamatkan kita dalam alam barzah. Kalau seterusnya kita menjalani alam mahsyar, Quran juga menyelamatkan kita di alam mahsyar. Para ulama sebut juga mahsyar ni termasuk dengan mizan sekali, akan ditolong juga. Para ulama sebut bila kita berjalan di titian sirat juga diselamatkan oleh Al-Quran. Bahkan kita di dalam Allahumma salli ala Muhammad, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala juga bakal dipendengarkan Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, setiap daripada kita bakal dibezakan darjatnya di syurga melalui akhir bacaan ayat daripada Al-Quran. Akhir daripada ayat bacaannya daripada Al-Quran. Setengah ulama mengatakan bukan ayat, akan tapi huruf. Beza dia, para ulama kata kalau kita baca 99 ayat, dia baca 100 ayat, maka beza kita, syurga kita dengan syurga, darjatnya, bezanya adalah langit dan bumi. Para ulama sebut sangat besar manfaat Al-Quran ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di akhir ni insya-Allah kita nak muzakarahkan sedikit manfaat Al-Quran kita akan dapat apabila kita memelihara adab-adab dengan Al-Quran. Kita banyak tahu dah fadilat Al-Quran begitu begini. Kita banyak tahu dah Al-Quran bagaimana penurunan dia. Dan para ulama mengatakan melalui adab sahaja akan mendapat manfaat Al-Quran. Boleh semua insya-Allah. Adab ini telah dikeluarkan ataupun disyarahkan oleh Syekhul Hadis kita, yakni muallif kitab kita, yakni Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala, dalam kitab dia, dalam kitab Fadailul Quran. Maka dituliskan adab berkaitan dengan Al-Quran bagaimana. Di sini para ulama sebut seseorang itu kalau dia nak mendapatkan manfaat daripada Al-Quran, maka pertama sekali dia perlu jaga adab dengan Al-Quran. Adab terbahagi pada dua. Pertama adab zahir, yang kedua adab batin. Kalau sempat kita habiskan insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila an qala. Telah berkata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, dia membacakan, dia mengisahkan kepada kita ataupun telah menyatakan ataupun menyusunkan kepada kita bagaimana adab apabila kita membaca Al-Quran. Pertama adab zahir. Kata musannif, secara ringkas intisari daripada adab-adab Al-Quran ialah, pertama sekali Al-Quran itu perkataan Tuhan kita dan firman Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi. Sesiapa yang pernah melalui sedikit sebanyak alam percintaan,
mengetahui nilai surat, tulisan dan bicara seseorang kekasih kepada orang yang dikasihinya. Syekh Zakaria menulis pada awal syarah dia tentang adab ini dengan dimisalkan kepada mereka yang pernah bercinta. Maksud dia apa? Pertama, apabila kita mengadap dengan Al-Quran, perlunya ada rasa cinta. Perlu ada rasa cinta kepada Al-Quran. Mustahil bagi mereka yang cinta pada Allah tidak cinta pada Al-Quran. Maka kalau kita nak tahu bagaimana, kita semua tahu bagaimana keadaan di dalam adab kita di dalam Al-Quran. Terpadam lampu ni. Di dalam Al-Quran. Nampak saya ke ni? Para ulama mengatakan adab di dalam Al-Quran bagaimana? Pertama, kena rasa dulu di dalam hatinya bagaimana rasa cinta terhadap Al-Quranul Karim. Lampu ni automatik ni, minta maaf. Para ulama mengatakan ketika kita membaca Al-Quran, pertama kena rasa cinta dulu dengan Al-Quranul Karim. Dapat semua Dan para ulama sebut adab pertama apabila dalam zahir, pertama sekali bila dalam zahir pembacaan Al-Quran perlunya ada wuduk. Maka para ulama mengatakan wuduk di dalam pembacaan Al-Quran, wuduk di dalam pembacaan Al-Quran sangat digalakkan oleh para ulama, sebab adab kita di dalam Al-Quran perlunya wuduk ni, bahkan para ulama kata wajib kita berwuduk. Sebab apa? Wuduk ini mengesahkan pada pembacaan Al-Quran kita. Dan sebagai itu kita boleh bahas dalam bab fiqh nanti. Dan para ulama sebut sebelum daripada pembacaan Al-Quran perlunya kita bersugi gigi. Bersugi gigi. Adab pertama tadi perlu rasa cinta terhadap Al-Quran, itu pertama. Bila pegang masa Al-Quran kena rasa cinta. Yang kedua perlu ada wuduk, yakni suci anggota zahir kita daripada hada kecil dan besar. Dan yang ketiga perlu menyucikan gigi kita, yakni banyak bersugi. Para ulama kata memperbanyakkan sugi ini adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah diriwayatkan di dalam beberapa kitab hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mentasmi' bacaan Al-Quran, yakni mempendengarkan hafalan Al-Quran baginda Nabi kepada Jibril alaihi salam. Dan sebelum Nabi menghadap Jibril alaihissalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersugi gigi dulu. Sehingga Nabi sebut dalam riwayat itu, kalaulah tidak kerana adabnya terhadap Al-Quran ni, dikhawatiri banyaknya sugi baginda Nabi ni akan melukakan gusi-gusi ataupun bahagian dalam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak begitu banyaknya Nabi bersugi sebelum membaca Al-Quran. Itu adab ketiga. Dan adab keempat, para ulama kata sebaik-baiknya kita menghadap ke arah kiblat. Para ulama mengatakan bila kita menghadap ke arah kiblat, maka itu adalah adab yang paling baik. Ustaz, kalau saya tadarus macam mana? Saya membelakangi kiblat. Itu meraihkan kepada majlis kita. Maka kalau kita bersorangan, sebaik-baiknya kita menghadap kiblat. Dan para ulama sebut juga, Syekh Zakaria sebut di dalam adab zahir ini, perlunya kita apabila membaca Al-Quran, perlu kita membaca dengan suara yang lunak. Suara yang lunak ni apa? Suara yang baik. Kita memperdengarkan bacaan Al-Quran ini seumpama kita membacakan Al-Quran ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu melagukan Al-Quran. Akan tapi para ulama kata tidak bolehlah kita melagukan seperti lagu-lagu biasa ni. Lagu itu, lagu ni tak boleh. Buat lagu apa? Lagu Dondang Sayang ke apa, tak boleh. Para ulama kata kena ikut lagu seperti mana yang diajarkan oleh para ulama. Ini bertaranum, tu paling baik. Kalau tak tahu pun ustaz, lagu sendiri boleh? Boleh. Tapi dengan syarat tidak mempermain-mainkan ayat Al-Quran tadi. Dan para ulama sebut juga adab seterusnya, apabila kita membaca Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu membaca Al-Quran ini dengan keadaan terburu-buru. Jangan terburu-buru, la tuharrik bihi. Jangan kamu terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Sebab apa? Bila kita membaca Al-Quran dengan terburu-buru, takut pembacaan kita tadi dalam keadaan yang tidak baik. Sebab Allah sebut juga dalam Quran, waratilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran dengan tertil. Tertil ni apa? Maksud dia tertil ini dengan bertajwid dan mengikut hukum yang ada. Daripada dapat pahala kita baca Al-Quran, para ulama sebut boleh jadi kita juga mendapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama sebut pada sudut pembacaan Al-Quran, kalau kita nak baca laju, dibenarkan hanya untuk hafazan sahaja.
Hafazan dibenarkan. Fasahah adalah hafazan beza dengan fasahah, kelancaran di dalam pembacaan Al-Quran biasa. Maka sebaik-baiknya kita membaca Al-Quran dengan tertil dan tertib. Maka para ulama sebut ini antara adab-adab zahir yang ringkas. Ada pun adab batin. Pertama, sebenarnya mana yang pertama yang kita sebut pada awal tadi, perlu adanya cinta terhadap Al-Quran. Kalau tidak ada cinta, maka kita akan jemu membaca Al-Quran. Yang kedua, kita kena rasa kehebatan Al-Quran. Bagaimana nak rasa kehebatan Al-Quran, Ustaz? Kena rasa daripada mana Al-Quran ni turun. Dia turun daripada siapa ni? Daripada siapa yang bagi? Para ulama sebut Al-Quran ini dia boleh dimisalkan seperti kita misalkan seperti kotak. Satu kotak, kalau di dalamnya adanya mancis, maka nilainya rendah. Cuba dalam kotak tadi ada nilainya berlian, maka para ulama kata nilai dia akan besar. Kotak tak dinilai apa-apa, tapi kotak tadi menilai berdasarkan apa yang isi di dalamnya. Sebagai contoh air. Air kita kalau air mineral saja RM1, tapi botol yang sama. Botol air mineral, botol tu okey, tak masalah. Para ulama kata air yang di dalam botol tadi menilaikan botol tu sendiri. Maka para ulama sebut di dalam Al-Quran, nilai Al-Quran ni tinggi sebab dia adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita nak dapatkan manfaat daripada Al-Quran, kita perlu rasa bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh siapa dan kepada siapa. Kita dah sebut Al-Quran ini memuliakan kepada mana yang didatangkan Al-Quran ini tadi. Maka bagi kita, mereka yang hendak mulia dengan Al-Quran, perlunya kita menjaga adab di dalam pembacaan Al-Quran. Dan adab batin yang seterusnya, para ulama sebut juga, apabila kita baca Al-Quran ini, sebaik-baiknya kita mentadabbur ayat Al-Quran. Mentadabbur bagaimana? Kita menghayati ayat-ayat itu. Paling baik kita mendengar syarah tafsir daripada para ulama. Kalau tak mampu bagaimana keadaannya? Cukuplah kita membaca terjemahan Al-Quran. Dan pada ayat-ayat yang mutasyabihat, yakni ayat yang ragu-ragu, maka para ulama sebut hendaklah kita merujuk pada mereka yang ahli. Jangan kita tafsir sendiri. Sebab mereka yang nak menafsirkan Al-Quran ini memerlukan hampir 20 cabang ilmu agama. Dia perlu mahir dari ilmu nahu, sarraf, balaghah, mantik dan bagai-bagai, ilmu nasih wal mansukh dan sebagainya. Barulah layak untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Tapi pada mensyarahkan tadabbur Al-Quran ini, para ulama kata cukup kita membaca terjemahan itu dan kita merujuk pada para alim ulama. Ini antara adab yang ringkas yang nak kongsikan pada hari ini. Kita banyak dah cerita tentang keadaan ataupun syarah tentang hebatnya Al-Quran, begini dan begitu. Tapi kebanyakan daripada kita kurang menjaga adab bila membaca Al-Quran. Kan ada yang juga yang bertanya, Ustaz, boleh tak saya ni kalau duduk seorang-seorang, mungkin saya perempuan, saya tak bertudung, saya nak buka Al-Quran, boleh ke? Para ulama mengatakan sebaik-baiknya kita menjaga adab. Adapun kalau kita tidak memakai pakaian menutup aurat, sebagai contoh bukanlah baca ayat Quran, saya nak baca terjemahan saja. Terjemahan ulama ada longgarkan dengan syarat setiap daripada aurat kita tidak dilihat oleh orang yang bukan mahram dengan kita. Kita jagakan. Sebaik-baiknya kita elak untuk keadaan seperti itu. Jika ada keuzuran seperti itu, nak santai-santai buka, tak jadi masalah. Para ulama kata dibenarkan oleh syarak dengan syarat tidak melanggar syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pakai baju macam tu, orang lain pun tengok kita. Kita nak buat pahala, tapi buat dalam masa sama kita buat juga dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Ini cukup syarah. Dan saya juga hari ini doa masnun yang kita nak ajarkan adalah doa yang berkaitan dengan Quran. Pendek je. Yang mana guru saya, Tuan Guru Haji Razali bin Ibrahim Fidhahullahu Ta'ala, sewaktu di pondok mengajarkan doa ini kepada kami. Sentiasalah mulazamah kita dengan doa ini. Maksud mulazamah ni melazimkan di setiap doa kita. Lebih-lebih lagi apabila kita menghadap Al-Quran. Apa dia doa tu, Ustaz? Ikut sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Pendek je doa dia. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Maksud dia apa? Ya Allah, Allahumma ja'alna, wa ya Allah, jadikan kami ini min ahli al-Quran, daripada ahli Al-Quran. Juga di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, doa ni daripada mana?
Doa ini diambil sempena daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pernah bersabda kepada kita. Nabi sebut sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada ahlinya. Maksud ahlinya apa? Adanya orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya kepada Nabi, siapa manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Nabi sebut ahlul Quran. Ini mereka yang ahli dalam Al-Quran. Maksud dia sentiasa menjaga Al-Quran dalam kehidupan mereka. Maka disebabkan hadis ini, guru kami mengajarkan doa, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami di kalangan mereka yang ahli dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah menjadikan kita mereka yang sentiasa menjaga Al-Quran kita. Kita dah dengar banyak dah, di bulan Ramadan ini adalah di dalam bulan Ramadan lah sepatutnya bulan yang kita perlu berusaha berlumba-lumba. Kita dah baca dah tanafus semalam kan, hadis semalam berkaitan dengan kita berlumba-lumba dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling afdal pada bulan Ramadan ni, para ulama, sebagai ulama mensyarahkan, tidak lain tidak bukan adalah pembacaan Al-Quran. Maka para ulama ajar pada kita, sebaik-baiknya di bulan Ramadan kita perlu pelihara Al-Quran kita lebih daripada bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Itu saja pada saya, insya-Allah. Semoga perkongsian ini menjadi manfaat pada kita semua. Dan lebih-lebih lagi pada mereka yang para ulama sebut mereka yang mungkin kurang dengar Al-Quran, maka pada hari ini jangan tunggu-tunggu lagi, besoklah aku nak baca Quran, jangan. Mulai pada hari ini kita belajarlah untuk membaca Al-Quran, dan sebaik-baiknya kita istiqamah dengan pembacaan Al-Quran. Ustaz hari ni tambah sikit walau waktu sebab hari ni cuti. Mama saya request ni. Tak boleh lah, nanti jemu hari-hari tengok. Jadi insya-Allah akan datang, insya-Allah kita akan bahaskan, teruskan untuk menonton dalam Facebook Live ni. Sebab selepas ini saya akan berkongsi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Bagaimana cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan malam Al-Qadar. Dan para ulama sebut tanpa panduan ataupun pedoman, petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita dapat malam Al-Qadar. Maka sepatutnya kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kita dan sebagai rujukan kita, lebih-lebih lagi di akhir zaman ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa min dhurriyyatina ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sentiasa istiqamah dengan bacaan Al-Quran, lebih-lebih lagi pada akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini. Saki baki daripada bulan Ramadan ini sepatutnya kita menghabiskan Al-Quran kita, dan semoga Allah istiqamahkan kita dalam pembacaan Al-Quran walaupun di bulan bukan daripada bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.